Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Alim, ya Kabir, ya Hafiz, ya Mukir, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'ith, ya Shahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsi, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afuwan, ya Rauf, ya Ahad, ya Malik al-Mulk, ya Dhal Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Muni, ya Mani', ya Adha, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, 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 ya Allah. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim,
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويجرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan zina kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebablah mereka 80 kali sebab. Dan janganlah kamu menerima persaksian mereka itu selama-lamanya, kerana mereka adalah orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dari kesalahannya yang tersebut, serta memperbaiki amalannya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Dan orang-orang yang menuduh isterinya berzina, sedang mereka tidak ada saksi-saksi yang mengesahkan tuduhan itu,
hanya dirinya sendiri, maka persaksian yang sah pada syarak bagi seorang yang menuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah 4 kali. Sesungguhnya ia dari orang-orang yang benar. Dan sumpah yang kelima, hendaklah ia berkata bahawa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ia dari orang-orang yang dusta. Dan bagi menghindarkan hukuman seksa dari isteri yang kena tuduh itu, hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah 4 kali. Bahawa suaminya yang menuduh itu sesungguhnya adalah dari orang-orang yang berdusta. Dan sumpah yang kelima, hendaklah ia berkata bahawa kemurkaan Allah akan menimpa dirinya jika suaminya dari orang-orang yang benar. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu. Dan juga kalau tidak kerana bahawa Allah Maha penerima taubat lagi Maha bijaksana, tentulah kamu akan mengalami kesusahan yang sukar diatasi. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi di dalam surah An-Nur, surah yang ke-24 pada juzuk yang ke-18. Bermula ayat yang ke-4 sehinggalah ayat yang ke-10. Ayat ini membicarakan tentang 4 hukum ataupun beberapa hukum. Kalau dikira daripada awal permulaan surah An-Nur sudah dijelaskan 2 hukum, maka ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang hukum yang ketiga dan hukum yang keempat. Kalau sebelum ini kita bicarakan hukum pertama yang berkait dengan zina. Dan hukum yang berkait perkahwinan antara orang yang berzina. Itu 2 hukum yang sudah kita bahaskan. Maka pada malam ini kita akan bahaskan yang pertama, hukum berkait dengan qazaf. Qazaf ialah tuduhan zina. Sama ada lelaki yang menuduh seseorang berzina atau perempuan yang menuduh seorang berzina, bila mana menepati dan mencukupi syarat-syaratnya. Dan hukum yang keempat yang kita akan bahaskan ialah hukum li'an. Hukum li'an ialah hukum di mana suami menuduh isteri berzina dan suami juga menafikan anak yang dikandung atau anak yang sudah dilahirkan itu anaknya. Maka kaedah ini atau hukum ini disebut li'an. Kata li'an memberi maksud laknat melaknat. Kerana akan berlaku laknat suami kepada isteri dan laknat isteri kepada suami. Dan hukum yang berkait dengan peristiwa ataupun laknat ini. Jadi ada 2 hukum yang kita akan bahaskan, tidaklah secara detail. Kerana persoalan hukum ini dibahaskan dalam kitab fiqh. Tetapi secara umum yang boleh difahami. Secara ringkas yang boleh kita faham daripada ayat, daripada surah yang diturunkan ini. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang suci. Bila Allah menyebut perkataan وَالَّذِينَ, yakni mana-mana orang, mana-mana manusia, mana-mana lelaki ataupun perempuan. يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ, Yarmun artinya menuduh perbuatan zina. Daripada perkataan rama. Menuduh al-muhsanat. Al-muhsanat di sini ialah wanita-wanita yang suci. Wanita-wanita yang baik. Wanita-wanita yang menjaga maruah. Adapun wanita-wanita pelacur, wanita-wanita yang buruk akhlaknya, yang memang sentiasa terdedah dengan kejahatan dan keburukan, ini tidak termasuk dalam ayat ini. Muhsanat ialah wanita-wanita yang suci. Setengah ulama memasukkan sekali ahli kitab. Mana-mana bukan Islam, kadang ahli kitab yang suci, yang tidak cenderung berzina dan sebagainya. Allah Ta'ala menyebut dan memulakan dengan menyebut golongan lelaki yang menuduh perempuan berzina. Apakah boleh perempuan pula menuduh lelaki berzina? Jawapannya ya, hukum yang sama. Kalau ada perempuan yang menuduh lelaki yang baik, dipanggil muhsan. Yang baik. Muhsan kalau kita bahaskan sebelum ini, artinya yang sudah berkahwin. Tetapi dalam ayat ini yang dimaksudkan muhsan ialah lelaki yang balik,
perempuan yang balik, yang Islam, yang baik. Yang baik. Wa imma dikahwin atau dia belum kahwin. Ada muhsan dalam perbahasan hukum sebatan dan rejam berkait dengan dah kahwin. Kita panggil muhsan dan ghair muhsan. Tapi dalam ayat ini perkataan muhsanat dengan sepakat ulama, bukan semestinya perempuan itu berkahwin. Kalau tak kahwin pun sama. Kenapa disebut perkataan muhsan? Muhsan di sini memberi maksud wanita yang menjaga kehormatannya, yang menjaga kemuliaannya. Termasuk wanita ialah lelaki. Maknanya, orang perempuan pun kalau tuduh lelaki baik, lelaki yang terkenal soleh, berzina maka disebut qazaf. Yang kesan daripada tuduhan tadi, bila kita sebut tuduh maknanya dia tak bawa bukti. Walau dia tengok depan mata dia. Kerana syarat zina, disabitkan zina dengan 4 orang saksi. Sama juga bila mana seorang menuduh orang berzina, dia kena bawa 4 saksi. Kalau sekiranya dia tak membawa 4 saksi, maka dia pembohong dan fasik. Tidak diterima penyaksiannya. Dia anggap berdosa besar. Seorang yang disebut punya saksi, berarti dia punya bukti. Bukti ialah ada orang bersamanya yang turut menyaksikannya. Kalau dia seorang-seorang tengok, kemudian dia cerita dan disebut, makin disebut qazaf. Walaupun dia kata dia tengok, saya tengok. Tapi ada tak saksi lain? Tak ada. Maka ini namanya qazaf. Apatah lagi yang tak tengok. Kenapa Allah menyebut lelaki yang menuduh perempuan? Tidak disebut perempuan yang menuduh lelaki. Ini dipanggil tagliban. Maksudnya, kebiasaannya wanita bila dituduh zina, lemah dia untuk menafikannya. Berbanding lelaki kalau dituduh berzina, dia lebih kuat untuk mempertahankan dirinya. Atau dia lebih kuat menghadapi masyarakat. Kalau lelaki, orang tuduh dia berzina. Bukan kata dia tak malu-malu juga, tapi dia lebih kuat. Dia berjalan hulu ke hilir lagi. Tapi kalau perempuan yang dituduh berzina, malunya lebih tinggi. Sebab itu Allah menyebut tentang lelaki yang menuduh perempuan berzina. Tetapi hukum yang sama, kalau perempuan yang menuduh lelaki berzina, disebut sebagai qazaf. Qazaf ialah tuduhan zina tanpa saksi. Tuduhan seorang melakukan zina tanpa saksi. Yang kita akan bicarakan syarat-syaratnya. Kata Allah, thumma lam ya'tu, kemudian dia tidak membawakan bersama tuduhan tadi, bi'arba'ati syuhada, dengan 4 orang saksi. Saksi yang dimaksudkan ialah saksi lelaki muslim yang adil, yang tidak fasik. Kalau salah seorang tak sembahyang maka tak diterima. 4 saksi ni saksi yang baik, yang sembahyang, yang tak buat dosa besar. Dan 4 saksi ini mesti lelaki, bukan perempuan. Kan dalam persoalan jenayah, ia memerlukan kepada kekuatan tahammulu, dipanggil tahammul ada, ataupun kemampuan untuk memikul penyaksian. Kerana orang perempuan dia tak terkenang untuk kuat memikul penyaksian, dia mudah diugut. Tapi kalau berkait dengan muamalat, berkait dengan radha'ah, susuan, maka ini perempuan boleh jadi saksi. Dalam bab jenayah seperti membunuh, mencuri, berzina, qazaf, tuduhan zina, semua mesti saksi lelaki. Kenapa? Kerana lelaki itu tak mudah diugut. Dia lebih kuat. Manakala wanita dia tak kuat untuk diugut. Tapi kalau bab muamalah, bab jual beli, perempuan boleh jadi saksi. Bab penyusuan, budak ni menyusu dengan saya, maka perempuan jadi saksi, ya saya tengok, maka boleh. Adapun bab jenayah yang kita sebut mencuri, merompak, minum arak, zina, tuduhan zina, ini jenayah, dalam kanun jenayah semuanya memerlukan lelaki. Bi'arba'ati syuhada. Allah menggunakan perkataan bi'arba'ah menunjukkan lelaki. Dalam bilangan kalau dimuannaskan bila perkataan yang dibilang, maka itu menunjukkan lelaki. Syuhada, lelaki-lelaki. Fajliduhum, maka hendaklah disebat. Perkataan fajliduhum yakni dipukul. Thamanina jaldatan, dengan 80 pukulan. Sebatang tertinggi ialah zina, 100 rotan. Kita dah sebut semua ini. Sebatang kedua ialah menuduh zina, 80. Sebatang ketiga ialah sebatang minum arak, 40. Walaupun ada riwayat menyebut 80. Tapi kebanyakan ulama menyebut 40 bagi orang minum arak. Itu secara
Jumlah sebatang paling tinggi. 100 zina, 80 tuduhan zina dan 40 bagi yang minum arak. Maka ini hukum sebat. Dan kita dah juga sebut tentang bagaimana bentuk sebatang tadi. Dia bukan sebatang membunuh. Bukan juga sebatang yang mematahkan. Tapi sebatang pengajaran. Sebatang pengajaran. Tak pernah berlaku dalam sejarah Islam bila dia sebat mati orang tu. Sebatang ini pengajaran. Ia jauh lebih ringan daripada sebatang dadah, sebatang di penjara yang macam kita dengar, kita tengok. Walaupun bunyi 6 sebatang. Walaupun bunyi 12 sebatang. Tapi satu sebatang mungkin menyamai beribu sebatang dalam Islam. Kalau Islam sebat tadi bukanlah sebab untuk membunuh orang. Tapi sebab untuk mendidik. Kerana itu diharuskan ayah sebagai contoh. Guru sebagai contoh. Menggunakan rotan untuk sebat. Tapi dengan syarat sebatang itu juga mendidik. Tidak memukul wajah. Tidak mencederakan. Dia cuma menyakitkan. Tidak mematahkan. Dan kita yakin ayah-ayah kalau dengar anak dia kena rotan. Tapi tak ada cedera. Tak ada patah. Kita pun tak marah. Terutama disebabkan kesalahan dia. Dan dia pun jadi takut untuk mengulangi kesalahan. Ini kita panggil takdi. Kalau dalam pendidikan keluarga gunakan rotan, kita tak panggil dia sebagai sebatan yang biasa digunakan sebagai kita katakan jilid ataupun jalat. Tapi kita gunakan takdi, mendidik. Kita nak didik orang ni. Kerana ada 3 golongan yang boleh rotan orang. Boleh pukul. Tapi semua pukulan takdi. Pertama ialah tuan kepada hamba. Yang kedua ialah guru kepada anak murid. Yang ketiga suami kepada isteri. Tapi pukulannya mendidik. Bukan pukulan mencederakan. Tidak mematahkan. Walaupun sekiranya dalam bab suami isteri menjauhi pukulan jauh lebih baik. Berdasarkan hadis Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang baik dengan isterinya dan aku paling baik dengan isteriku. Dan Nabi SAW tidak pernah memukul isterinya. Tetapi memukul isteri yang dibenarkan merupakan salah satu solusi yang Allah sebut dalam surah An-Nisa. Fadribuhun, anda akan memukulnya. Tapi pukul tadi tak cedera, tak patah. Ia macam satu bentuk nak tunjuk situasi kita marah. Situasi kita marah. Bukan nak tunjuk kekuatan pukulan. Tapi lebih nak ekspresi kemarahan. Kadang-kadang kita nak marah ni jenis. Isteri kita nampak marah dan tak marah sama je. Tak nampak beza. Mungkin. Maka dengan penggunaan pukulan tadi menunjukkan betul-betul marah. Mungkin saja pukulan tadi dengan kain. Mungkin saja pukulan tadi kita katakan dengan mana-mana benda yang kecil. Tak tangan dia lah Pak. Tapi bukan tujuan cedera. Tidak. Sebab itu dalam kurungan dalam penafsiran sebut ghair mubarrih, tak mencederakan. Yang jenis lebam, bengkak itu tak boleh. Itu bukan pukulan Islam suruh. Sampai masuk hospital, ICU, itu bukan. Itu kezaliman. Yang kita sebut tadi, suatu bentuk mengekspresi perasaan seorang suami. Marah. Ya kalau bini dia marah, dia merajuk. Dia pun buat muncung panjang, dia pun tak nak masak. Macam itu. Suami nak tunjuk, suami dia tak ada tunjuk merajuk. Nampak komang sepanak. Macam tak kuat. Suami dia kena tunjuk kepimpinan. Kepimpinan. Isteri dia boleh tunjuk merajuk. Maka ini dari sudut golongan yang boleh memukul, kita katakan. Tapi kita kena faham maksud pukulan tadi. Jangan sebut perkataan pukul terus kita pun random sebut umur pukul belasah, berlabang mata, tak ada. Hatta dalam bab zina ni pun pukulannya tidak melibatkan mana-mana tempat yang patah, anggota patah ataupun boleh mencederakan, jauh lagi kalau boleh membunuh. Dan rotan kita yang digunakan sebagaimana kita sebut sebelum ini tak keras, tak lembek. Dan cara memukulnya tidak boleh nampak ketiak. Dia tidak boleh angkat tinggi nampak ketiak. Dia tutup macam ni. Sehingga kaedah disebut oleh ulama' dia kena letak satu rotan lagi bawah ketiak dia. Satu rotan bawah ketiak, satu dia pegang. Kalau ketiak tu, kalau rotan tu jatuh, salah dia. Tukang sebab tu salah. Letak sini. Dia kalau orang-orang dulu dia letak, dia kepit sesuatu kat sini. Dia pun nak jaga. Buku ke, buku-buku bukan, buku majalah letak sini. Dia buku. Kalau terlepas tu dia kira dia melampau. Ini begitu Islam jaga. Kerana tujuannya bukan untuk kita katakan mematahkan, membunuh, mencederakan. Tidak. Sebatan dalam Islam perlu kita hebohkan, sebohkan. Apa itu sebatan dalam Islam?
Sebab mereka memanipulasi angka 100. 100 tu. Dan mereka juga manipulasi sebab tu. Tanpa mereka melihat jenis rotan dan cara menyebar. Bila disebar. Dan mereka manipulasi perkataan 100. Sebab mereka kata ni dalam hukuman civil 6 je. 12 je. Mereka cuba menyamakan hukuman civil 12 dengan pukulan Islam 100. Memang matilah. Maka dibawa riwayat palsu pula tentang sebab sampai mati. Ini tak betul dalam Islam. Supaya kita jelas makna sebatan. Kadang-kadang undang-undang dalam Islam tak keras tapi ada orang cuba tunjuk keras. Kebencian, dengki, kejahilan, kebodohan dan lain-lain sebab. Tapi kita mengetahui Allah menyayangi hamba-Nya lebih daripada orang lain sayang kepada kita. Allah lebih sayang pada kita. Maka datang hukuman yang baik untuk mendidik manusia. Kemudian kata Allah, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Bila seorang dia menuduh orang berzina, maka penyaksiannya ditolak. Dalam tempoh dia menuduh orang tadi, dia tak boleh hadir di mahkamah sebagai apa-apa bentuk saksi dalam mana-mana isu. Dalam mana-mana kes. Tak boleh saksi. Dia disebut sebagai syahadatun mardudatun, penyaksian ditolak. Ditolak selama-lamanya. Walaupun dia terlibat dalam hukum tuduh orang berzina dan dia tak bawa saksi. Maka kesan pertama ialah dia akan disebat. Itu kesan pertama. Kesan kedua ialah dia tidak boleh jadi saksi mana-mana kes yang lain. Dia tolak. Digantung keahlian penyaksian di mahkamah. Saksi jual beli ke, saksi apa, semua tak boleh. Saksi hutang semua tak boleh. Sebab dia dah fasik. Sebab dia membuat satu benda besar, menuduh orang. Dan yang ketiga, wa ulaika humul fasikun. Mereka itu ialah orang fasik. Siapa yang menuduh orang berzina? Ini orang fasik yang suka tuduh-tuduh orang, tak bawa saksi. Ingat, semua bentuk tuduhan. Kalau kita tidak membawa saksi, kita digelar fasik. Walaupun kita kata kita baik, sembahyang tak tinggal. Apa saja bentuk tuduhan pada orang. Tuduh zina ke, tuduh orang tu mencuri ke, tuduh orang tu merompak, kita tak ada saksi. Orang tuduh, kita tuduh. Walau mahkamah belum keluar putusan. Kita duduk tuduh je. Kita ni dalam kategori fasik. Sebab kita tak bawa saksi. Kita cuma tuduh. Kalau benda tu dah sabit, okey, tak ada hal. Baik, kita tidak mudah mempermainkan maruah manusia. Apatah lagi maruah yang berkaitan keturunan. Kerana zina ni berkaitan keturunan. Anak-anak, cucu-cucu dan seterusnya. Bayangkan bila dituduh perempuan tu berzina atau lelaki berzina, maka kemudian tuduhan tadi meliar pada anak-anak. Ni mungkin anak zina ni. Maka dia lagi teruk. Anak yang lemah tadi lagi tidak punya kemampuan untuk menolak dan menangkis tuduhan tersebut. Sebab itu, tuduhan tadi lebih elok dikata bohong berbanding benar. Walau dia kata saya tengok. Kalau awak tengok sekalipun, awak diminta menutup kaiban tadi. Melainkan awak ada saksi. Kalau tak ada saksi, jangan pandai-pandai nak sebut. Diam je. Menutup maruah orang jauh lebih baik daripada menyebarkan. Bila kita menyebarkan, kita bertanggungjawab membawa saksi. Kalau seorang kata, saya tengok dia Ustaz. Tengok. Awak duduk diam-diam. Awak jangan sebut. Jangan sampai awak dituduh qadhaf. Jangan sampai awak tertaluk dengan qadhaf. Baik lelaki, baik perempuan. Kemudian kata Allah, illal ladzina tabu, melainkan orang yang bertaubat. Kalau dia taubat, artinya dia taubat bahawa salah dia menuduh orang. Saya bohong dengan tuduhan saya. Saya tarik balik tuduhan saya. Maka kalau orang ni bertaubat, wa aslahu, dan memperbaiki diri, tidak lagi terbabit dalam mana-mana isu tuduhan. Maka ketika itu kata Allah, fa innallaha ghafurur rahim. Allah pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, ini hukum umum. Hukum umum menyebut mana-mana lelaki, mana-mana perempuan yang menuduh, mana-mana wanita yang baik, mana-mana lelaki yang baik dengan tuduhan zina, dan tuduhan tadi tidak diikuti 4 orang saksi, maka ada 3 keadaan atau ada 3 kesan daripada pelakuannya ini. Pertama, disebat 80 kali. Yang kedua, tidak akan diterima penyaksiannya. Dan yang ketiga, dia orang fasik. Maksud fasik apa? Dia berdosa besar. Istilah fasik makna berdosa besar. Dan fasik satu tangga lagi nak pergi pada kufur. Artinya dalam tangga-tangga yang membawa kepada kekufuran, fasik ini menghampiri kekufuran. Maka gelaran fasik ini gelaran yang besar. Gelaran yang layak bagi orang yang suka tuduh orang.
Kita jangan duk cakap sama-sama kita dia tu zina, itu anak zina bla bla. Ingat itu qazaf, awak ada buat saksi. Kita kalau dengar kawan kita cakap macam tu, tanya ada saksi tak apa. Saya tengoklah, awak hati-hati. Baik, apakah qazaf ini adalah hak manusia ataupun hak Allah? Hak manusia ataupun hak Allah? Jumhur ulama mengatakan ia hak manusia. Dengan makna, kalau sekiranya yang dituduh memaafkan, maka tidak akan dihukum. Kalau orang tu tuduh seorang tu zina, atau dengan maksud zina juga liwat. Termasuk makna zina liwat, dituduh liwat. Pun sama. Adalah qazaf. Kalau sekiranya orang yang dituduh memaafkan, tak apa saya maafkan dia, maka hukuman tak dijalankan. Dia tak akan disebat 80 kali. Sebab itu adalah hak dia. Maruah dia. Dia maafkan. Walau orang tuduh saya maafkan penuduh-penuduh saya. Yang cakap macam tu, saya maafkan semua. Maka tak dikenakan hukum. Ini pandangan jumhur ulama. Tetapi di sisi Abu Hanifah, ini hak Allah. Walaupun yang dituduh memaafkan, maka hukuman tetap dijalankan. Kalau yang sekiranya yang dituduh itu mati, katakan bila tuduh zina mati orang tu, maka apakah masih jalan hukum qazaf? Masih jalan. Yang akan menguruskan hukuman qazaf ini ialah waris dia. Warisnya berhak memanjangkan kes ini, sehingga maruah orang yang dituduh di kalangan keluarga ini bersih. Dan warisnya pula boleh menggugurkan hak tu. Okay, waris memaafkan. Kalau waris tak nak maafkan, dia proceed. Maka hukuman qazaf berjalan macam biasa. Kalau zina, dia hak Allah. Berkaitan dengan keturunan. Maka kalau sekiranya seorang tu berzina, dia kena hukuman. Dia reda ke tak reda, ahli keluarga maafkan ke tak maafkan, dia berkahwin ke atau sebagainya, hukuman tetap jalan. Lepas zina dia kata tak apa saya tanggungjawab, saya kahwin. Keluarga dia pun tak apalah, kita pun dah maafkan dia. Maka hukuman zina tetap jalan. Kerana hak Allah. Kerana ia membabitkan keturunan manusia. Anak-anak yang dilahirkan. Yang tidak mungkin dibela melainkan dengan hukuman. Adapun qazaf, kan ia tuduhan. Ia bukan zina, tuduhan. Maka ia hak manusia. Mana yang dituduh boleh menarik ataupun memaafkan. Dan bila orang tu pula tarik balik dan dia dimaafkan, maka tak dikenakan apa-apa. Kalau kita lihat perincian hukum, disebut oleh para ulama, syarat bagi orang yang dituduh, mestilah seorang yang baligh. Artinya kalau tuduh kanak-kanak berzina, apakah qazaf? Dituduh orang gila berzina, apakah qazaf? Dituduh orang kafir berzina, apakah qazaf? Ini bukan qazaf. Kalau seorang tuduh remaja berzina, remaja itu belum baligh, maka tidak disebut sebagai qazaf. Tetapi dikenakan hukuman ta'zir. Apa itu hukuman ta'zir? Ta'zir hukuman yang diserahkan kepada para pemerintah. Kerana qazaf ni khas bagi yang sudah baligh. Lelaki baligh dan perempuan yang balighah. Artinya orang yang dituduh tadi mesti baligh. Kalau yang dituduh tadi kanak-kanak atau orang gila, maka dia tidak disebut qazaf. Dia tidak dikenakan hukuman qazaf. Iaitu 80 sebatan. Tapi bergantung pada pemerintah. Kalau pemerintah nak samang ke, pemerintah nak sebat 10 kali ke, nak sumbat penjara sebulan ke, itu terpulang pada pemerintah. Ini disebut hukuman ta'zir. Apa beza ta'zir dengan hukuman hudud? Hudud Allah tentukan. Allah yang tentukan 80 kali. Allah yang tentukan 40 kali. Allah yang tentukan hukuman 100 kali. Ta'zir diberi kepada penguasa untuk menentukan. Hudud tidak boleh digugurkan. Seumumnya tak boleh digugurkan. Manakala ta'zir boleh digugurkan. Pemerintah boleh beri amaran dia dah lepas. Terutamanya kalau membabitkan orang-orang yang berpengaruh, yang baik, contoh masyarakat. Kalau hukum nanti reputasi dia rosak, dia pun baiknya banyak, maka pemerintah boleh kata okey, kita mangsuhkan dia. Kerana masalah lebih besar. Misalnya, berbanding hudud tak boleh. Ta'zir boleh beri syafaat. Boleh seorang dia menggunakan kedudukannya untuk hukuman tadi diringankan. Tapi hudud tak boleh beri syafaat. Tak ada orang pun boleh beri syafaat. Nabi kata, atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu cuba beri syafaat pada hukum hudud? Tak boleh. Hudud tak ada orang boleh beri syafaat. Dengan maksud boleh tak kurangkan sikit. Boleh tak jangan jalankan. Itu tak boleh. Siapa pun dia. Tapi ta'zir boleh. Ta'zir kalau adalah
ulama tadi, dia tengok orang tu kena hukum ta'zir, dia kata tak bermaafkan dia pun ni bukan sengaja buat. Dia pun orang bagus sebenarnya, dia terpengaruh dengan orang. Maka kerana kedudukan ulama tadi beri syafaat boleh. Maka pemerintah pun kata boleh lah. Sebab menghormati syekh, menghormati tuan guru kami tak jalankan. Itu beza ta'zir. Dan beza hudud. Kemudian itu syarat bagi yang dituduh, dia mestilah seorang yang mukallaf. Itu balik, akil. Dan seorang yang merdeka, Islam. Dan orang ini afif anis zina dan memang dia orang lelaki atau perempuan yang baik. Tapi kalau jenis perempuan pakai seksi, memang keluar dengan semua lelaki, maka bila mana orang kata dia berzina, ia tidak disebut sebagai qadhaf yang dihukum macam ni. Sebab dia dah tunjuk ciri-ciri yang tak baik pada diri dia. Dengan pakaiannya menjolok mata, dengan perangai dia, dengan suasana timbul fitnah, sentiasa keluar dengan lelaki, pagi balik malam misalnya, malam balik subuh, zina tu misalnya. Maka ini tidak termasuk dengan makna qazaf. Ini tak perlu bawa saksi, kita katakan 4 orang dan tak dikena sebab 80 kali. Habis dia kata macam tu, maka terpulang tengok. Kalau sekiranya perkataan masyarakat tadi mendidik orang jahat ni, orang yang agak kita katakan jalang ni, untuk dia rasa malu dan keluarganya rasa tanggungjawab untuk tegur, maka cukup dengan teguran tadi. Cukup teguran tadi. Maka bab qazaf cuma membabitkan wanita yang baik dan lelaki yang baik. Dan syarat bagi qazaf juga yang kita sebut tadi, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man asyraka billah falaysa bimuhsan. Siapa yang mensyirikkan Allah, dia tidak disebut sebagai muhsan. Maknanya, kalau sekiranya ada orang tuduh orang kafir berzina, apakah termasuk qazaf? Tidak. Sebab orang kafir tidak disebut muhsan. Hanya orang Islam yang disebut muhsan. Atau kadang-kadang kita panggil muhsin. Dengan sa', bukan dengan sin. Kalau muhsin dengan sin, maknanya orang buat baik. Innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama dengan orang suka buat baik. Ini muhsin dengan sa'. Atau muhsan. Dua-dua sebutan tu betul dari sudut bahasa Arab. Kata muhsan yang dipelihara. Muhsin yang memelihara dirinya. Dia pelihara dirinya. Kalau orang nama tu muhsin, dia je ikut mana? Sin ke sa'. Kalau dia sin, maknanya yang suka buat baik. Kalau dia dengan sa', arti yang dia pelihara maruahnya. Itu beza sa' dengan sin. Kalau sekiranya dalam tuduhan kepada perempuan kafir yang baik, perempuan kafir ni baik, maka apakah hukuman yang sesuai? Hukuman tadi adalah hukuman ta'zir. Hukuman itu, perempuan kafir tu jenis baik. Dia ni jaga maruah, dia pun bukan keluar lelaki lain, keluarga dia pun keluarga baik misalnya. Dia jaga benda tu. Maka kalau menuduhnya apakah termasuk dalam qazaf yang disebut 80 sebatan? Tidak. Tapi dia ta'zir oleh pemerintah. Supaya tuduhan ini tidak menjadi satu tuduhan-tuduhan yang menjadi permainan lidah-lidah manusia. Kemudian Allah Ta'ala bila menyebut 4 orang saksi, kita dah sebut 4 orang di sini, sepakat ulama ialah lelaki. Bukannya perempuan. Dan syarat bagi lelaki itu pula, mestilah seorang yang adil. Saksi tadi bukan jenis tak sembahyang, bukan jenis tak puasa, bukan jenis dia dah aurat. Kalau dia ada saksi 3 okey, 1 dia hancur, maka tak disebut mencukupi syarat saksi. Tak disebut, maka tetap dia kena hukum qazaf. Dan yang saksi-saksi sekali kena hutang sekali. Yang tuduh dengan saksi kata, maka saksi juga dianggap mengqazafkan orang tadi. Maka semuanya akan dihukum. Yang tidak menuduh maka tak akan dihukum. Kemudian di antara hukum lain yang berkait dengan apa yang disebut sebagai qazaf ini, yang dibahaskan oleh para alim ulama. Bagaimana seorang tadi dianggap sebagai bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dianggap dia bertaubat bila dia berkata, nadimtu ala ma qultu, saya menyesal dengan apa saya cakap. Wa raja'tu anhu, saya tarik balik itu dan itu. Wala a'udu ilaihi, saya tak akan ulang balik. Itu cara taubat dia. Orang yang tuduh orang berzina, macam mana dia nak taubat? Dia kena taubat dengan berkata bahawa al-qazafu batil, tuduhan tadi palsu, dan saya menyesal apa saya kata, saya tarik balik apa yang saya kata, saya tak akan ulang apa yang saya kata. Maka ungkapan inilah ungkapan taubat. Dia tak boleh kata nanti saya taubat, saya taubat. Dia kena beri satu, kita sebut press statement tu. Satu, kalau sebut ni sidang akhbar lah. Supaya orang semua tahu tuduhan tu tak betul. Dia tak boleh diam-diam dia tarik diri.
Saat saya dah taubat, saya dah dalam doa saya dah cakap macam ni. Tak boleh. Perkataan ini perlu orang tahu sebab dia tuduh orang tersebar. Maka dia juga bertanggungjawab untuk berkata bahawa tuduhan itu palsu. Ni buat sidang khabar. Tuduhan tadi palsu, saya menyesal, saya tak akan saya tarik balik dengan apa saya kata, saya tak akan ulang apa yang telah saya lakukan. Maka ini dianggap sebagai taubat. Setengah ulama kata cukup dia kata tuduhan itu bohong. Saya tuduh itu bohong. Dia mendustakan dirinya sendiri. Maka dianggap kalimah itu sebagai kalimah taubat. Syarat taubat tadi mesti membersihkan orang yang kita menjadi mangsa. Siapa yang jadi mangsa, maka dia perlu dibersihkan. Sebagaimana kisah Nabi Allah Yusuf AS. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang perkara yang bersangkutan dengan qadhaf, saksi dan hukuman yang dikenakan. Maka Allah menyebut qadhaf yang bersifat khusus. Itu qadhaf umum. Tapi di sana ada satu qadhaf khusus. Iaitu si suami berkata pada isteri bahawa dia berzina. Si suami menuduh isteri berzina. Kalau orang lain tuduh orang lain berzina, namanya qadhaf, dia kena bawa 4 orang saksi, tidak dia dihukum. Dengan 3 hukuman yang kita dah sebut. Hukuman pertama sebab 80 kali, hukuman yang kedua tak diterima penyaksian, hukuman ketiga dia fasik. Tapi kalau suami pula tuduh isteri berzina, dia melihat sendiri, dia nampak sendiri bahawa isterinya berzina dengan mana-mana lelaki. Bila mana suami tadi qadhafkan isteri, apakah dia dianggap qadhaf? Ataupun dia bila mana dia gagal membawa 4 orang saksi, apakah dia akan disebat dengan 80 kali? Maka jawapannya mana-mana suami. Yang kalau sekiranya dia menuduh isterinya berzina, dia tidak ada saksi, maka hendak dia sendiri menjadi saksi. Ini yang disebut sebagai proses li'an. Dia sendiri menjadi saksi dengan 4 kali saksi. 4 kali dia kata saya menyaksikan isteri saya berzina. Dengan bersumpah dengan nama Allah. Dengan nama Allah saya melihat isteri saya berzina. Dengan nama Allah saya melihat isteri saya berzina. Dengan nama Allah saya melihat isteri saya berzina. Dia 4 kali mengambil kedudukan 4 orang saksi. Dan yang kelima dia kena kata Allah melaknat saya kalau sekiranya saya bohong. Dia kena sumpah 5 kali. 4 kali sebagai bentuk tuduhan dan kali kelima bentuk laknat. Allah laknat saya kalau saya bohong. Manakala si isteri yang dituduh pula, kalau dia diam, ia menunjukkan pengakuan, maka dia akan kena sebat. Dia akan kena rejam sampai mati. Tapi kalau dia nak selamat diri dia, dia juga kena bersumpah. 4 kali menafikan bahawa sesungguhnya saya tak berzina, dengan nama Allah saya tak berzina. Dengan nama Allah saya tak berzina, atau dia kata dengan nama Allah dia bohong. Dengan nama Allah dia bohong. Dan kali kelima dia kata maka Allah Ta'ala akan murka pada saya kalau sekiranya dia benar. Kalau suami saya benar dengan tuduhan, Allah murka pada saya. Pada sumpah yang kelima. Ini secara umum sebelum kita bahaskannya. Artinya kalau suami dia melihat isterinya berzina, tak logik dia nak bawa 4 orang saksi tengok bini berzina. Barangkali tengah bawa saksi, bini ni dah selesai zina. Dah tak ada, lelaki tu pun dah balik. Lah saksi merata nak cari, misalnya, maka macam tak munasabah. Maka Allah Ta'ala beri kelonggaran dalam bab ini. Kalau suami menyaksikan isteri berzina, dan dia pun menuduh isterinya berzina, kerana ia ada 2 benda, satu berkait tuduhan zina, yang kedua menafikan zuriat atau kandungan dalam perut. Ataupun anak yang terhasil. Mungkin awak dah zina lama. Anak ni pun saya rasa bukan anak saya. Maka berlakulah laknat ini. Maka suami yang buat demikian, kalau dalam keadaan dia orang luar, bukan suami, ini dah kena hukuman qazah, 80 sebat. Tak bawa saksi. Tapi kerana dia suami, maka dia cuma bersumpah 4 kali. Bagi mengambil kedudukan saksi, dan kali kelima, laknat Allah pada dia kalau dia bohong. Manakala isteri pula nak selamat daripada tuduhan, dia juga kena bersumpah 4 kali. Dan menyebut Allah murka pada dia kalau sekiranya suaminya benar. Proses ini disebut sebagai li'an. Li'an atau laknat melaknat, di mana kalau kita lihat sebab turun ayat ini. Apa cerita sebab turun ayat ini? Bila seorang sahabat Rasulullah bernama Hilal bin Umayyah dituduh isterinya berzina di hadapan Nabi SAW dengan seorang lelaki
nama Syarik bin Sahma. Dia masuk rumah, dia tengok isterinya bersama dengan lelaki tersebut. Maka dia terus datang bertemu dengan Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, isteri aku berzina. Aku tengok seorang lelaki bersama isteri aku. Dan bila aku tengok lelaki itu pun cabut lagi. Cabut lagi. Dan aku tahu itu Syarik bin Sahma. Dia Syarik. Lalu kata Nabi SAW, bawa 4 orang saksi ataupun aku sebab belakang kamu 80 kali. Ini qazaf pada permulaannya. Lalu kata Hilal bin Umayyah, demi Tuhan yang membangkitkan kamu dengan sebenar. Apa yang saya tengok betul-betul ya Rasulullah. Saya tengok sendiri si saya berzina lelaki lain. Ada bersama lelaki lain. Allah pasti akan menurunkan wahyu untuk membersihkan belakang saya. Saya tak mungkin kena sebab. Sebab saya memang tengok. Allah akan turunkan wahyu, kata Hilal bin Umayyah, bahawa saya bercakap benar. Maka turun Jibril. Dan turunlah ayat yang kita bacakan ini. Walladzina yarmuna azwajahu. Orang-orang yang menuduh isteri mereka berzina dan tidak membawa 4 orang saksi. Maka inilah dia bersaksi sendiri. Bersaksi sendiri. Diriwayatkan dalam hadis yang lain, bila ada seorang lelaki namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ialah pemimpin orang Ansar. Dia kata, ya Rasulullah, kalau sekiranya seorang lelaki mendapati ada lelaki lain bersama isteri, boleh tak kita bunuh dia? Kita nak bunuh dia senang. Lalu kata Nabi SAW, wahai sekalian Ansar, tengok, kamu punya ketua ni kuat cemburu. Tengok je lelaki dia terus bunuh dia. Kuat cemburu. Dan jangan kamu cela dia sebab itu memang cemburu dia. Dan aku juga seorang, kata Nabi SAW, aku juga cemburu. Dan Allah lebih cemburu daripada aku. Maksudnya apa? Yang si Sa'ad bin Ubadah cemburu dia kan nafsu dia. Cemburu. Manakala Rasulullah cemburu, Rasulullah akan hukum. Manakala cemburu Allah SWT, yang marah Allah. Cemburu ni maknanya marah lah. Perkataan cemburu, kalau tengok orang tu cemburu, maknanya dia mesti marah-marah. Tak ada orang tu cemburu kemudian dia sweet-sweet macam dia tak cemburu nama dia. Cemburu dia mesti marah. Dia akan bercakap bahasa kasar. Saat cemburu sebagai seorang manusia yang ada nafsu. Cemburulah kita marah. Tengok bini kita sama orang lain kita marah. Rasulullah cemburu kerana hukum. Marah Rasulullah kerana hukum dicerobohi. Manakala cemburu Allah Ta'ala, murka Allah Ta'ala kerana kasih sayang. Cemburu ni kerana kasih sayang pada orang ni supaya jangan buat benda jahat. Allah hukum untuk orang itu bertaubat. Untuk orang itu suci dari dosa. Maka diturunkan hukuman pada pelaku-pelaku dosa sebagai satu rahmat. Supaya mereka tidak dihukum akhirat kelak yang jauh lebih dahsyat. Yang jauh lebih teruk. Maka ini di antara sebab turun ayat ini. Maka sedang mereka bersembang, kalau adalah perempuan atau isteri yang curang, tiba-tiba datang seorang sahabat, itu Hilal bin Umayyah. Ya Rasulullah, isteri aku curang. Betul lah berlaku. Mula-mula dia orang cuma agak-agak je. Saat ni kata kalau ada orang. Dia cuma satu bentuk agak-agak. Tiba-tiba benar terjadi. Lalu kata orang Ansar, betul lah ketua kita cakap. Jadi dah. Datang Hilal bin Umayyah. Ya Rasulullah, aku melihat isteriku bersama dengan lelaki lain. Aku dengar, aku tengok, dengar. Dia buat tu dengar. Bunyi ni yang buat. Dan aku tengok sendiri. Aku tengok dengan mataku, aku dengar dengan telingaku. Maka Nabi SAW berpaling daripada pengaduan tadi. Nabi macam tak nak layan. Sebab tuduhan zina ni berat. Rasulullah tak mudah untuk mendengar tuduhan. Tidak semudah itu. Kerana apa pun kita, kalau dengar tuduh orang ni, kita jangan duk layan sangat. Kerana banyak tak betul, banyak tambah. Maka Rasulullah SAW bukan jenis orang suka dengar tuduhan. Tetapi sehingga turun ayat, bila kata Hilal, Wallahi inni la arju an yaj'alallahu li minha makhraja. Demi Allah, aku harap Allah Ta'ala tunjukkan kepadaku jalan keluar. Fa wallahi inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu an yadribahu. Dan Nabi hampir hendak memukul Hilal bin Umayyah. Dia nak pukul. Sebab kamu dah qazah. Dah qazah isteri kamu. Kerana ayat pertama turun tentang qazah secara umum. Tuduhan zina secara umum. Belum ada pengecualian suami. Maka Rasulullah hampir memukulnya. Maka Jibril pun turun. Dan menurunkan wahyu ini. Dan membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas kepada semua orang bahawa penyelesaiannya ialah dengan cara melakukan li'an, yang ini disebut sebagai sumpah laknat. Di sumpah laknat ini dia ada beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Yang pertama, bahawa si mulain
yang melaknat, yakni suami. Dia berkata, asyhadu billah inni laminas sadiqin. Aku bersaksi dengan nama Allah bahawa aku bercakap benar. Aku bercakap benar. Dan pada kali kelima dia kata, la'natullahi alaih. La'natullahi alayya in kana min in kuntu minal kadhibin. Laknat Allah ke atasku kalau aku bohong. Dia kena sebut, demi Allah, aku bersaksi dengan nama Allah bahawa aku benar dengan tuduhanku. Dan laknat Allah padaku kalau aku bohong. Manakala isteri pula kena saksi 4 kali dengan berkata, demi Allah suamiku pembohong atau lelaki ini pembohong. Dia bohong 4 kali. Demi Allah dia berbohong. Demi Allah dia berbohong. Demi Allah dia berbohong. Demi Allah di kalangan pembohong. Demi Allah dia di kalangan pembohong. Dan kali kelima dia berkata, Allah murka kepada aku kalau dia benar. Bila selesai benda ni, maka mereka akan difarakkan selama-lamanya. Diceraikan selama-lamanya. Tidak boleh berkahwin sampai mati. Tak boleh lagi berkahwin. Sebab dia tak ada iddah. Di antara dia tak ada iddah. Dianggap sebagai cerai bain. Tapi dipanggil cerai bain yang abadi. Man tak boleh kahwin selama-lamanya. Dan syarat sumpah itu pula, ia perlu dilakukan, bukan kita boleh buat sembarangan. Yang pertama, lafaznya mesti 4 kali. Sebenarnya kita sebut sebelum ini. Yang kedua, tempat yang berlakunya sumpah adalah tempat paling mulia sekali. Kalau sekiranya kat Mekah, maka sumpah tadi berlaku dekat makam rukun Yamani dengan rukun Hajar Aswad. Dia mesti tempat paling mulia sekali. Dekat rukun dan makam. Itu rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Sumpah dia kat situ. Dia mustajab cepat. Kalau sekiranya dia kat Madinah, dekat mimbar Rasul. Kalau jadi kejadian di Madinah, dekat mimbar Nabi. Kalau sekiranya dekat Baitul Maqdis, dekat Sakhrah. Batu besar, Sakhrah. Kalau sekiranya di negeri, tempat masing-masing di masjid. Sumpah laknat ni dia bukan buat di mahkamah, dia buat kat masjid. Kan yang hukumnya bukan qadi tapi Allah. Dan syarat berikutnya ialah waktunya mesti selepas asar. Dia buat waktunya ialah selepas solat asar. Dan yang keempat, mesti dihimpunkan orang ramai untuk menyaksikannya. Dia bukan sumpah di kamar hakim. Sumpah ada sejumlah yang akan menyaksikannya. Paling kurang 4 orang, paling kurang. Iaitu jumlah saksi zina. Dan sesudah mereka mengucapkan ungkapan dan ucapan tadi, maka kedua-duanya haram secara mutlak. Maka siapa yang berbohong tidak menunggu masa yang lama untuk dihukum oleh Allah. Bila hilal bersumpah, maka didapati, kata Rasulullah, kalau anaknya lahir sifatnya macam ni, dia anak hilal. Kalau sifatnya macam ni, dia anak Syarik bin Sahmat. Tiba-tiba keluar anak tu, rupa dia macam Syarik. Lalu kata Nabi SAW, kalau tidak kerana sumpah yang telah disebut, nescaya aku rejam dia sampai mati. Sebab tujuan sumpah tadi, bagi suami, tujuan sumpah untuk mengelakkan dia dikenakan hukuman qaza 80 kali. Bagi perempuan, kenapa dia bersumpah? Untuk mengelakkan diri dihukum zina. Tetapi Allah hukum lebih berat. Sebab itu kali kelima, sebelum menyebut ungkapan kelima, kalau lelaki dia akan kata Allah melaknat saya kalau saya bohong. Kalau perempuan menyebut Allah murka saya kalau dia betul. Tok Hakim ataupun Tok Qadi kena beritahu, ingat, seksa di dunia lebih ringan berbanding seksa akhirat. Di dunia kalau kamu kena sebab ringan. Di dunia kalau kamu kena kejam ringan. Akhirat lagi berat. Hakim kena ingatkan dia. Lepas diingatkan, Rasulullah ingatkan, sama juga. Walau salah seorang pembohong. Bayangkan dia bohong depan Rasulullah. Dia bohong dengan sumpah nama wanita tadi. Wanita tadi tengah menyatakan namanya Khawlah. Perempuan tadi yang berzina. Dia berbohong depan Rasulullah, dia berbohong dengan nama Allah. Maka dia tidak menunggu masa yang lama untuk mendapat murka Allah. Ini sejarah li'an. Li'an adalah bentuk cerai abadi. Kalau kita sebut cerai talak 3, masih lagi boleh kahwin. Kalau orang tu cerai talak 3, perempuan ni kalau dia kahwin dengan lelaki lain, kemudian diceraikan, dia boleh kembali semula pada bekas suami dia. Dengan syarat, isterinya tadi dah berkahwin lelaki lain, dah bersama, dah diceraikan, boleh ambil balik. Tapi kalau li'an tak boleh. Suami yang menuduh isteri berzina tak boleh lagi berkahwin dengan suami isteri yang dituduhnya. Isteri juga begitu. Tak boleh. Walau macam mana pun dia orang dah minta maaf ke, tarik balik ke selepas li'an, dia tak boleh berkahwin.
sampai bila-bila. Maka ini harga yang mahal dibayar pada li'an. Kalau sejarah mahkamah kita apakah ada pun ada. Tapi sumpah li'an sekarang mereka buat di mahkamah. Tak buat masjid, di mahkamah. Kerana kata-kata itu mungkin suasana hari ini, walaupun kita tetap berpegang kepada tempat yang paling baik ialah di masjid. Kenapa? Kerana ia berkaitan dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah. Waktu inilah tuan-tuan sumpah adalah wajib. Dan kalau perempuan tu tak bersumpah dia akan kena hukum. Laki tu tak bersumpah dia pun kena hukum. Maka wajib dia bersumpah untuk mengelakkan tuduhan bahawa dia adalah penipu. Dua-duanya wajib bersumpah. Kalau seorang tak bersumpah maka dia kena hukuman. Kalau lelaki yang tuduh tadi kena qazaf. Suami dia. Kalau perempuan tadi kena hukum rejam sampai mati. Maka keduanya akan bersumpah. Maka proses ini disebut li'an. Daripada perkataan la'ana jula'inu mula'ana li'anan. Maknanya laknat melaknati. Laknat apa? Iaitu laknat Allah pada yang menipu, laknat Allah pada pelaku. Maka ayat yang menyentuh tentang pertama hukum qazaf, kita dah bahaskan qazaf secara ringkas. Kita tak memanjangkan perbahasan tadi. Yang kedua ialah hukum li'an bila suami yang tuduh isteri berzina. Baik sebaliknya, kalau isteri pula tuduh suami berzina, apakah ia li'an? Isteri pula jumpa, Tok Hakim, suami saya berzina, saya tengok sendiri, saya dengar sendiri. Apakah dia li'an? Tidak. Li'an cuma suami yang menuduh isteri berzina. Bukan isteri yang menuduh suami berzina. Baik, kalau isteri tengok suami berzina, macam mana keadaan dia? Kalau dia kata dia ngadu kawan suami saya berzina. Isteri kalau kata suami berzina, dia pergi pada hukum qazaf, dia kena buat 4 orang saksi. Kalau gagal buat 4 orang saksi, maka hukumannya ialah hukuman qazaf. 80 kali. Sebaiknya si isteri menasihati suami bagi meninggalkan zina. Apa beza kat dua situasi ini? Contoh kalau lelaki tuduh perempuan zina dengan perempuan tuduh lelaki zina. Kalau suami menuduh, kebiasaan suami tak akan tuduh isteri berzina. Tidak mungkin. Kerana sayang, kerana kait dengan anak-anak. Dan kebiasaan juga ialah suami menjaga isteri daripada dikacau oleh mana-mana lelaki. Kebiasaan. Tidak mudah untuk dikata isterinya berzina. Dan juga kerana keaiban bagi lelaki lebih besar. Orang lelaki sebab disebut dayus. Tengok bini kau main dengan orang lain. Dayus. Aib itu lebih besar. Dia berbeza dengan zina. Kalau orang tu zina dalam keadaan sudah berkahwin, aibnya pada suaminya lebih besar. Dia anggap dayus. Tak pandai jaga bini dan sebagainya. Aib yang terpalit padanya besar. Kerana itu dipelihara hak tadi. Hak anak-anak nasab. Dia berkait dengan nasab. Ada pun isteri pula kau tengok suami berzina macam mana? Kerana keadaan, kalau kita sebut isteri, dia memang dah tak boleh kahwin dah. Dia tak boleh, kita poligami lah dengan bahasa mudah. Maka si suami ini, kalau dia taubat, dia mungkin boleh kahwin. Dia tanpa dia merosakkan rumah tangga dia. Dia boleh kahwin. Ruang untuk dibaiki diri dia ada. Dan kerana si isteri pula, kita katakan, perlu menggunakan kaedah menasihatinya. Supaya tidak mengulanginya. Baik kan kita kata, kenapa suami pula tak nasihat? Suami pun buat benda sama. Pertama kita katakan, kalau suami memilih untuk nasihat, kita pulang pada dia. Kalau suami kata tak apa. Walaupun isteri saya berzina, saya tak nak tuduh di mahkamah. Saya tak nak buat liang, saya cuma nak insafkan dia. Nak suruh dia taubat, baiki diri. Okey, tak ada masalah. Dia boleh berbuat demikian. Tapi kalau dia rasa tercabar kelakiannya, sebagai suami, jaga rumah tangga, dia rasa tercabar. Maruah dia, yang memberi nafkah, yang jaga anak ni, yang jaga isterinya, maka dia boleh berbuat demikian. Sebab dia juga satu bentuk pengusaha pada lelaki yang menyebabkan rosaknya rumah tangga dia. Maka dia hukum li'an. Li'an khusus pada lelaki. Tidak pada perempuan. Kalau perempuan yang tuduh suami melakukan zina, dia tak disebut li'an. Tapi disebut qazaf. Wa imma dia buat 4 saksi, wa imma dia akan disebat dengan 80 kali. Maka lelaki pula kalau tuduh perempuan, maka disebut li'an. Dia punya kesannya, dia akan diceraikan secara abadi. Dia tidak boleh lagi bersama dengan isteri selama-lamanya apa pun terjadi. Sampailah mati. Tapi kita tak panggil mahram. Walaupun dia tak boleh kahwin, bukan maksudnya aurat dia macam aurat mak ayah, tak. Auratnya macam lelaki perempuan ajnabiyah. Tapi hukum kahwin tak boleh. Jadi dia tak perlu tunggu iddah isteri dia untuk dikahwin dengan adik isteri dia, misalnya. Atau dia nak kahwin dengan mak saudara isteri dia. Sebab kita tahu lelaki, dia tak boleh kumpulkan dua perempuan yang mahram dalam satu masa. Maknanya dia tak boleh kahwin dengan mak saudara, anak saudara sekaligus dipoligamikan.
Dan dia juga tak boleh kahwin kalau dia ceraikan isterinya, dia kahwin dengan adik isterinya. Bagaimana iddah tak tamat, dia tak boleh kahwin dengan adik isteri dia. Dia kena tunggu iddah. Sebab wanita ni masih isteri dia. Tapi kalau dalam li'an dia tak boleh tunggu. Sebab dia secara mutlak sudah diharamkan. Jadi dia boleh, kalau seorang lelaki tadi, dia li'ankan isteri dia tadi, dia pun kahwin dengan adik isteri dia. Belum tamat iddah ni, maka dia boleh kahwin terus. Sebab tidak ada iddah. Sebab sudah menjadi haram mutlak kepada dia. Maka tak berguna istilah iddah tadi. Iddah cuma istilah menunggu dia, bukan istilah untuk dia kembali pada suami. Atau bernama isteri. Ini hukum hakam ringkas tentang qadha dan tentang hukum li'an. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.